Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam sesi PDPR pada minggu yang ke-22 insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita di dalam subjek Pendidikan Kesihatan tahun 2 unit 6.0 penyakit di bawah tajuk Menjaga Kebersihan Diri. Okey, anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi sekalian, kalau kamu tak nampak dalam skrin ni, kamu boleh tengok buku teks muka surat 89. Okey. Jadi hari ini, kamu rasa-rasa apa yang kita akan pelajari? Okey, kalau kamu ingat minggu lepas kita telah pun belajar tentang dua jenis penyakit. Ingat tak? Penyakit yang pertama adalah penyakit apa? Tangan, kaki dan mulut. Yang kedua adalah penyakit konjangtivitis. Ingat tak? Kita dah pun belajar tentang dua penyakit ini. Okey, jadi minggu ni kita nak belajar pasal apa ni? Okey. Kalau kita dah tahu kita boleh terdedah kepada dua penyakit tersebut, kamu rasa-rasa apa yang kita kena lakukan? Baik, betul. Jadi minggu ini kita nak belajar tentang bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan diri kita supaya kita terlindung daripada dua jenis penyakit ataupun penyakit-penyakit lain yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas. Tambahan pula, zaman sekarang ini adalah zaman di mana telah terjadinya pandemik ataupun wabak COVID-19. Okey. Jadi kita boleh aplikasikan dan gunakan apa yang kita pelajari pada hari ini bukan sahaja untuk penyakit tangan, kaki dengan mulut dengan konjangtivitis, tapi juga kita boleh pakai untuk penyakit coronavirus ataupun COVID-19. Okey, kita teruskan. Okey, jaga kebersihan diri. Penyakit konjangtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut boleh dicegah daripada merebak. Kita belajar pada minggu lepas, penyakit konjangtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut ini tersebar melalui jangkitan daripada orang lain. Kalau kawan kamu kena, boleh merebak kepada kamu. Sama macam COVID-19. Kalau ahli keluarga kita terkena dan kita merupakan kontak rapat ataupun orang yang rapat dengan pesakit, kita pun boleh terdedah kepada jangkitan COVID-19. Okey. Jadi ada orang tanya, Ustaz, bahaya ke? Ustaz, bahaya. Kamu bayangkan sekolah kamu ada 1000 orang. Tiba-tiba seorang sahaja dijangkiti konjangtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut. Habis satu sekolah boleh kena jangkit, terdapat risiko jangkitan. Bahaya tak? Bahaya sebab dia boleh merebak, kan? Okey, jadi kita nak tengok macam mana cara-cara dia untuk kita mencegah daripada dijangkiti oleh penyakit-penyakit ini. Okey, yang pertama. Okey, tengok gambar yang pertama, nombor 1 ni. Dia bagi tahu apa? Elak bersentuhan dengan rakan yang sakit. Elak bersentuhan dengan rakan yang sakit. Bila mana kita tahu ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan kita yang sakit, kita kena elakkan bersentuhan dengan dia. Macam dalam gambarnya, dia dah tahu kawan dia sakit, nak juga main rapat-rapat, nak juga pergi usik-usik kawan. Jangan. Sebab apa? Seperti yang kita ketahui, penyakit konjangtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut juga terjangkit melalui sentuhan. Bila mana seorang tu ada penyakit tu, dekat badan dia penuh dengan kuman-kuman tu. Bila kamu sentuh dia, kuman-kuman tu akan melompat, bergerak atau berpindah kepada badan kamu pula. Jadi kena elakkan bersentuhan. Okey, yang kedua. Apa dia yang kedua? Okey, yang pertama ni.
elakkan bersentuhan ni. Samalah juga macam kita punya wabak sekarang iaitu COVID-19 COVID-19. Kenapa sama tak bagi tahu? Sebab itulah kita kena kuarantin. Tak boleh main bola, tak boleh main taman permainan, tak boleh pergi jogging ramai-ramai. Sebab apa? Kalau kita berdekatan ataupun bersentuhan, kita boleh terkena risiko jangkitan COVID-19. Okey, yang kedua. Sedapnya. Ada roti croissant. Ada apa ni? Wedges. Ada telur. Ada apa ni? Susu. Madu. Macam-macam ada sedapnya. Dia suruh apa? Makan makanan berkhasiat supaya cepat pulih. Ini yang paling penting. Kita kena makan makanan berkhasiat supaya cepat pulih. Tak nak makan makanan yang tak berkhasiat. Ustaz, saya hari-hari makan, Ustaz. Kamu makan apa? Saya makan keropok, saya makan Maggi, saya makan apa lagi? Gula-gula. Tak boleh lah macam tu. Itu bukan makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Makanan berkhasiat macam mana, Ustaz? Makanan berkhasiat adalah makanan yang seimbang dari segi zat dia. Ada sayur, ada gandum, ada susu, ada daging, semua ada. Makan makanan yang mak kamu masak tu. InsyaAllah berkhasiat. Bila kita makan makanan yang berkhasiat, badan kita pun akan jadi kuat. Bila badan kita kuat, badan kita boleh lawan segala kuman dan bakteria. Sama macam COVID-19. COVID-19 dia akan serang orang yang badan dia lemah. Bila badan kita kuat, kita mesti boleh lawan COVID-19. Okey, yang ketiga. Tengok budak ni buat apa. Tengok murid ni buat apa. Dia ambil tangan dia dua-dua, dia letak dekat mulut. Apa arahan dia? Tutup mulut semasa batuk atau bersin. Mesti tutup mulut. Betul tak? Tak kira lah kita ni demam ataupun tidak, ada COVID-19 ataupun tidak. Tetapi adab kita orang Melayu, bila batuk ataupun bersin, mesti tutup mulut. Tak sopan kalau kita batuk dengan buka mulut ataupun bersin buka mulut. Habis air liur, kuman tu semua merebak ke udara, habis terkena orang sekeliling kita. Mesti tutup mulut. Kan? Tak boleh hacung. Buka mulut, habis kena kawan air liur. Tak boleh. Mesti tutup mulut. Okey, seterusnya. Adalah yang keempat. Apa dia? Elak sentuh muka dengan tangan yang tidak dibasuh. Elak sentuh muka dengan tangan yang tidak dibasuh. Okey, dalam gambar ni budak ni tengah buat apa? Okey, budak ni tengah basuh tangan. Kenapa kena elak sentuh muka, Ustaz? Okey, tangan kita ni kita hari-hari pegang macam-macam. Adakah benda-benda yang kita pegang tu 100% bersih daripada kuman? Tidak. Kita pegang pintu tandas, banyak kuman. Kita pegang pintu kereta, banyak kuman. Kita pegang pensel, banyak kuman. Kita pegang handle basikal, kita naik basikal, pun banyak kuman dekat situ. Jadi kita kena elakkan sentuh muka kita ni dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab apa? Bila kita tak basuh tangan, kuman-kuman yang melekat dekat tangan kita tadi akan bergerak ataupun berpindah kepada muka kita, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung, masuk dalam mata. Sebab itulah pentingnya kita kena selalu sanitize tangan kita, kena selalu basuh tangan. Kan, kamu hadir ke sekolah hari tu pun, cikgu-cikgu akan duduk dekat pagar, pegang sanitizer. Okey, hulur tangan, cikgu tangan satu. Okey, hulur tangan, cikgu picit sikit sanitizer. Gosok, baru boleh masuk ke dalam sekolah. Apa tujuan sanitizer tu? Untuk bunuh kuman dekat tangan
tangan kita. Sama juga dengan basuh tangan untuk hilangkan kuman. Bila tangan dah bersih, barulah boleh pegang muka. Kita kena ingat, dekat semua tempat ada bakteria. Kalau kita tak jaga kebersihan diri kita, bakteria tersebut akan masuk dalam badan kita. Okey. Terusnya yang kelima. Apa yang kelima, Ustaz? Okey, berehat di rumah dan elak bergaul dengan orang lain. Dia bagi tahu kalau sakit, tolong berehat di rumah dan elak bergaul dengan orang lain. Self quarantine, kita jaga kita. Kan duduk dekat rumah masing-masing, duduk di rumah. Kan? Duduk di rumah. Jadi, Perdana Menteri kita telah pun bagi tahu apa dia. Janganlah kamu bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sampai orang buat lagu lagi kan. Duduk rumah. Waktu PKP, bila arahan dah keluar, okey, virus ni dah merebak dalam masyarakat. Okey, semua duduk rumah. Jadi, duduk rumah masing-masing. Tak perlu apa dia? Tak perlu keluar ataupun bergaul dengan orang lain. Kesian orang lain boleh kena jangkit dengan kita. Okey, yang keenam apa dia? Yang keenam, kerap basuh tangan dengan sabun dan air. Yang keenam ataupun yang terakhir sekali, kita kena selalu basuh tangan dengan sabun dan air. Selalu basuh tangan, gosok. Tapi kita, kalau siapa yang orang Islam, kita beruntung. Kenapa? Walaupun kita malas, sekurang-kurangnya sehari kita wajib basuh tangan 5 kali. Bila tu, Ustaz? Waktu ambil wuduk nak solat, wajib basuh tangan dengan dengan air wuduk. Betul tak? Bukan setakat tangan je. Banyak lagi anggota wuduk yang kita basuh. Okey. Dia beritahu apa? Cari maklumat di laman web www.infosehat.gov.my untuk penyakit konjungtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, kalau kamu rasa nak tahu lebih lagi, boleh buka website yang Ustaz bagi tahu bawah ni. Okey, kan? Untuk penyakit konjungtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey. Jadi, kamu pada minggu ini telah pun belajar tentang 6 cara untuk menjaga kebersihan diri ataupun menjaga diri kita daripada terkena penyakit konjungtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut. Yang pertama, elakkan bersentuhan. Yang kedua, makan makanan berkhasiat. Yang ketiga, tutup mulut semasa batuk atau bersin. Yang keempat apa dia? Elak sentuh muka. Yang kelima, berehat di rumah dan elak bergaul dengan orang lain. Yang keenam, kerap basuh tangan dengan sabun dan air. Jadi tiba-tiba ada orang tanya, Ustaz, 6 cara-cara ni hanya sesuai untuk konjungtivitis je ke? Hanya sesuai untuk penyakit tangan, kaki dengan mulut sahaja ke? Tak, sebenarnya menjaga kebersihan diri kita ini, 6 langkah ni boleh dipakai untuk macam-macam lagi penyakit lain yang merebak. Bukan penyakit yang datang dari badan kita. Kan, sakit jantung, patah kaki, boleh ke buat macam ni, Ustaz? Tak, itu tak boleh lah, tak sesuai lah. Contoh je, penyakit apa, Ustaz? Penyakit yang merebak macam COVID-19, penyakit HIV pula. Penyakit apa? H1N1, macam-macam lagi lah. Influenza, selsema, batuk, demam campak. Tu semua boleh kita elakkan dengan gunakan 6 langkah ni. Dan yang paling utama, penyakit yang sekarang ni melanda kita iaitu COVID-19. Kita boleh elakkan COVID-19 dengan 6 cara-cara ini, insya-Allah. Jadi itu sahaja pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.